Dia bukan sekadar arahan kemudian anak jiran lah. Kesian tak ya. Kita anak jiran, anak AJK, anak macam-macam adik-beradik. Ni tak ada. Semua dia bunuh. Kemudian bila bunuh, setiap hari bunuh yang lahir, setiap minggu bunuh. Seorang menteri ni kata, tuanku, kalau bunuh semua Bani Israel, siapa nak tolong cuci longkang? Hak nak kerja, hamba abdi ni lah, hak mengurut, cuci longkang, tukang masak ni. Waktu tu Bani Israel ni banyak kuli. Dipaksa oleh kerajaan Firaun ketika tu. Maka dibuat setahun dibunuh, setahun tidak dibunuh. Habis cerita tu, dia panjang lagi. Dibunuh. Nabi Musa alaihissalam diarahkan oleh Allah setelah dia dewasa untuk idhab ila Fir'aun. Satu ayat lagi, idhaba ila Fir'aun. Idhab seorang, idhaba dua orang. Bila Nabi Musa minta untuk ada seorang lagi, idhaba, pergilah kamu berdua. Bila Musa alaihissalam sampai di depan Fir'aun, Allah arahkan Nabi Musa. Cerita ni bukan untuk cerita saja. Kita dengar untuk kita tahu apa tugas Rasul, kerana tugas itulah yang kita pikul untuk bawa bila kita kenal 5 bilion umat Nabi Muhammad yang tak Islam lagi hari ni. 5 bilion. Siapa pernah terdetik di kepala dia untuk tarik tangan yang belum Islam, India, China, dusun, Kadazan apa semua ni, untuk dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5 bilion. Yang Islam baru 2. Allah arahkan, wahai Musa, ajak Fir'aun untuk menyembah aku, iaitulah Allah. Sebab ketika itu Tuhan yang paling tinggi di Mesir bernama Fir'aun. Semua manusia di Mesir menyembah Fir'aun. Tuan-tuan, dia tak sembah pokok besar, dia tak sembah gunung, dia tak sembah Lata dan Uzza, dia tak, seluruh Qibti dan juga Bani Israel dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Termasuk ahli keluarga Fir'aun menyembah manusia itu. Sebab tu Fir'aun dia rasa dia Tuhan sebab dia kaya, dia ada bangunan yang mewah, teknologi yang canggih, tentera yang tak pernah dikalahkan. Fir'aun mempunyai tentera yang tidak pernah dikalahkan, dan dia tak pernah sakit. Kita hari-hari ubat nak mengaku Tuhan. Fir'aun tak pernah sakit. Sebab tu bila dia mengaku Tuhan, dia tak tahu tang mana dia kurang. Tak ada. Dengan mewah dia, dengan kekuatan tentera dia, dengan teknologi dia, dengan sihat tubuh dia, sehingga kan tak pernah bersin. Tentang Fir'aun tak pernah sakit. Maka dia pun sebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tinggi, yang maha tinggi. Semua menyembah dia. Bila ada satu wanita beriman yang merahsiakan iman dia, pengikut Nabi Musa, sikat rambut anak Fir'aun, sikat terjatuh, tukang sikat ni sebut Allah. Allah. Bukan Mok Hang. Mok Hang. Tu Mok Hang okey lagi. Dia keluar nama binatang, boleh gagah lagi. Dia keluar nama aurat tu. Sebab apa? Sebab mulut duk biasa sebut tak elok, ataupun hati selalu sebut perkara-perkara yang tak elok. Tukang sikat yang beriman, wanita yang merahsiakan iman dia, pengikut Nabi Musa, dia bekerja dalam istana, dia sikat rambut anak Fir'aun. Orang panggil Masyitah. Bukan nama beliau tu. Masyitah tu bermaksud tukang sikat rambut. Bila jatuh dia sebut Allah. Anak Fir'aun kata,
Anak Fir'aun perempuan, dia tengok, dia kata, Abi, ayah aku kah? Hadis ni hadis sahih. Anak perempuan Fir'aun, dia kalih dekat tukang sikat ni, dia kata, ayah aku kah? Allah. Tukang sikat ni kata, Allah Rabbi. Allah Tuhan aku. Anak Fir'aun kata, dan Tuhan ayahku? Tukang sikat ni kata, Rabbuki wa Rabbu abiki. Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu. Bila dia sebut perkataan ni murtad lah dalam agama Fir'aun. Ni ayat ni murtad. Itu yang jadi kisah Masyitah dan 5 orang anak tu yang mati syahid. Itu saya dah pernah sebut kat tuan-tuan. Yang tu kita dah pernah cerita di sini. Tuan-tuan sekalian, jahat Fir'aun ni, dia bawa Masyitah dengan anak 5 orang, dia suruh buat mai, dia tolak seorang-seorang masuk dalam air ataupun minyak yang menggelegak tu, mati seorang-seorang, tak rasa apa. Dia tak rasa apa, biasa dia seronok Fir'aun. Jadi bila Allah SWT arahkan Nabi Musa AS untuk berdakwah, sebut kepada Fir'aun bahawa Tuhan yang menciptakan bumi ini ialah Allah. Yang ni yang kita kena sampaikan kepada umat Nabi Muhammad lain yang belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah Ta'ala rakamkan perbualan ni. Allah rakam perbualan ni. Sebab tu kalau baca Quran tuan-tuan faham. Kalau baca Quran tuan-tuan faham, tuan-tuan seronok. Fir'aun tanya, Man Rabbukuma, dalam Quran. Man Rabbukuma, siapa Tuhan kamu berdua? Setahu aku Tuhan di Mesir ni. Nabi Musa pun jawab, Tuhan kami Allah. Dan kemampuan Allah yang tak ada pada kamu Fir'aun, khaliqu kulli syai', dia menciptakan tiap-tiap sesuatu. Dia yang menciptakan matahari, tak ada manusia boleh cipta matahari. Dia yang menciptakan bulan, dia yang menciptakan manusia. Dan aku dipilih untuk menjadi pesuruhnya, dan aku diberikan beberapa perkara luar biasa yang kita panggil mukjizat. Waktu tu Nabi Musa tunjuk mukjizat dia, iaitulah tongkat yang ada di tangan dia. Tuan-tuan tak payah bayang tongkat tu besar tiang ni. Nabi Musa, Fir'aun tinggi kita hak dalam masjid ni. Jenazah dia yang Allah sengaja selamatkan untuk dilihat oleh manusia-manusia yang hidup selepas Fir'aun. Kalau manusia sekaya dan sekuasa itu pun aku boleh tenggelamkan, apatah lagi kamu yang gaji baru 6,000, baru 15,000. Allah Ta'ala sengaja simpan tubuh dia kecil je. Bukan kecil, tinggi saya maksudnya. Bukan, tapi lebih kurang kita je. Bukan tinggi manusia, tak ada, biasa je. Tinggian manusia biasa. Nabi Musa pegang tongkat dia pun tongkat biasa, tongkat kayu, bukan besi ke batu, apa, kayu ibui lah, apalah, kemuning hitam lah, macam-macam. Tu buat tongkat. Hak tuan tu tak semayang pun. Hak tongkat tu macam-macam punya keramat. Jaga rumah lah, katok anjing mati lah. Kan, semayang pun tak. Kena pergi lah siapa pun. Saya tak kenal siapa. Jangan sihir sudah. Subhanallah. Tongkat kayu biasa. Allah dah ajak Nabi Musa untuk guna tongkat tu untuk baca apa, wallahu alam. Tapi bila Nabi Musa lepas, dia jadi ular. Fir'aun pun teringat ahli sihir diraja pun boleh tukar kayu dan kain jadi ular. Kemudian Nabi Musa masukkan tangan dia ke dalam jubah, ke dalam poket jubah. Nabi Musa keluarkan, bercahaya sehingga Fir'aun tak boleh tengok sebab cahaya tu terlalu terang. Nabi Musa masukkan balik, hilang cahaya tu dalam poket. Masukkan balik, keluar, hilang cahaya tu. Nabi Musa kata, aku pesuruh Allah. Aku dilantik oleh Allah untuk mengajak semua orang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi
Firaun kata, hang sama macam ahli sihir aku je. Sihir je ni. Firaun tak tahu bersihir, tapi dia ada tukang-tukang sihir. Lalu dipanggil barisan ataupun kumpulan tukang sihir diraja. Tuan-tuan, sultan ada tak? Tukang masak, tukang apa, jahit, ada semua yang hebat-hebat. Sampai hari ni pun. Kalau sebut ni pernah urut sultan dulu, memang pakar. Dipanggil tukang-tukang sihir diraja Firaun, dihimpunkan as-saharah, sahir seorang. Kata ganda dia saharah, bahasa jamak dia. Ramai, himpun ramai. Diadakan perlawanan di antara Nabi Musa lawan dengan tukang-tukang sihir diraja. Ketua tukang sihir seorang buta. Ketua tukang sihir seorang buta, lama dah, mahir. Dia sentuh benda aja jadi. Kayu dia sentuh jadi. Dia sentuh tripod kan, jadi. Tuan-tuan sekalian, semua berhimpun. Tukang-tukang sihir diraja dulu, depa pun baling kain, baling simpulan tali, baling apa nama ni, kayu yang mereka pegang jadi ulat-ulat yang besar. Jadi ulat-ulat berbisa yang besar, sehingga menimbulkan ketakutan dalam diri Nabi Musa. Allah Ta'ala pun ilham, la takhaf innaka antal a'la, kamu yang paling tinggi wahai Musa, jangan takut. Tinggi bukan Nabi Musa duduk di langit. Macam Wahabi terjemah hari ni kan, Allah tinggi, Allah tinggal di langit. Innaka antal a'la, kedudukan kamu lebih tinggi kedudukan. Jangan takut. Alqi, lemparkan tongkat yang ada di tangan kamu. Nabi Musa pun lempar, jadi ulat yang lebih besar. Semua tukang sihir yang mahir dengan sihir, berurusan dengan syaitan dan iblis, bila mereka tengok cara Nabi Musa tukarkan tongkat itu, dan bila berupa jadi ular tak sama dengan jenis ular-ular mereka, mereka tahu ini bukan sihir. Ketua ahli sihir tadi tanya macam mana bentuk dia, macam mana apa, mereka pun jawab. Maka dia berkata, hanya Nabi yang boleh melakukan ini. Fa'ulqiyas saharatu sujada, kesemuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu. Bila orang ramai, tuan-tuan, pertandingan rakyat ramai dah ni. Menteri-menteri, ahli kabinet, datuk-datuk, Perdana Menteri, semua orang besar. Ramai apa semua. Tiba-tiba hak wakil raja ni sujud kepada Allah. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan kepada Musa, kepada Allah. Firaun kata, amantum qabla an adana lakum. Aku tak bagi izin pun, berani depan aku hampa sujud. Sat lagi aku potong tangan dan kaki hampa cara selang, kemudian aku salib hampa. Salib ni bukan Kristian kan, maksudnya letak di pancang kayu tu, bentuk T tu. Aku potong tangan kanan, aku potong tangan kiri, hidup-hidup lagi. Firaun kata. Ahli sihir yang beriman ni kata, buat apa yang hang nak buat, itu kekuatan dan kuasa kamu di dunia ni saja. Semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Bani Israel beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Firaun tangkap ramai Bani Israel, dia bunuh, dia seksa, dia bunuh, dia kurung, dia seksa, dia nafikan hak itu, dia nafikan hak ini, dia kurung sampai mati, dia tak bagi makan. Sampai satu hari yang Nabi Musa bawa Bani Israel keluar melarikan diri pada waktu malam, yang sampai depan sungai tu, tuan-tuan. Ini Rasul, ini perjuangan Rasul. Tak ada kereta kebai yang iring Nabi Musa dan tentera dan juga Bani Israel, tak ada. Allah Ta'ala tak iring pun apa namanya ulang besar, tak ada siapa boleh kacau Nabi Musa dak.
Berjalan kaki, berlari dengan Bani Israel, ada orang tua-tua, ada kanak-kanak, tuan-tuan boleh bayang. Susah ketika itu, tinggal rumah, tinggal semua yang dimiliki di rumah, tinggal lari bawa iman. Pergi sampai depan laut. Sampai depan laut, Fir'aun dan tentera dia tahu, baru dapat tahu Musa sedang melarikan diri, mereka lajulah. Kelengkapan tentera dia canggih, dia laju, dia kejar sekejap je. Tuan-tuan tengok cerita tu, sekira-kira Nabi Musa nak dekat sampai, tentera Fir'aun dah duduk di belakang. Padahal mereka bergerak daripada malam tadi, berapa lama. Tentera Fir'aun nampak debu dia saja boleh memengsankan orang. Bilangan tentera yang ramai, ratusan ribu disebutkan oleh para ulama tafsir ketika itu. Ratusan ribu, nak digang berapa ratus orang saja. Ratusan ribu yang kejar ketika itu. Waktu itulah bila di belakang lautan tentera, di depan lautan laut, waktu tu iman teruji. Tuan-tuan, bukan kita kata pengikut Nabi Musa, kita waktu tu pengikut Nabi Musa kata, habis kali ni kita habis. Semua pakat marah pula kat Nabi Musa. Ni hang lah punya pasal, duk buat warak lah, duk tunjuk macam-macam hari ni lah. Duk buat alim lah, cakap pandai lah, tawakal lah apa. Habis semua sakit mati. Pengikut dia kata. Bukan dia tolong bagi semangat, macam seperti para sahabat dikeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah, dia bagi semangat kepada Nabi dalam perang Badar. Wahai Rasulullah, Allah akan makbulkan doa kamu. Apa hang lah ni Musa, habis ni, mesti mati, tak ada pergi mana dah. Waktu itulah Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku ada Tuhan yang akan tolong kita semua. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah Nabi Musa tahu saat lagi dia akan belah laut? Jawapan dia, Nabi Musa tak tahu saat lagi dia akan belah laut. Apakah Nabi Musa tahu bahawasanya sekejap lagi akan datang pertolongan belah laut? Dia tak tahu. Tetapi dia yakin apa sahaja yang diputuskan oleh Allah itu adalah untuk kebaikan. Adakah semua rasul akan diselamatkan oleh Allah? Tidak. Ada tak rasul dibunuh, tuan-tuan? Ada. Nabi Zakaria dikejar oleh Yahudi juga, pengikut juga. Akhirnya Allah Ta'ala izin masuk dalam pokok. Nabi Zakaria masuk dalam pokok, Iblis main bagi tahu Zakaria dalam ni, bagi tahu kat pengikut yang dikejar tu. Dia potong pokok tu, mati Nabi Allah tersebut. Nabi Zakaria atau Nabi Yahya. Dua tu lah, sebab dua beranak, ayah dengan anak. Syahid Rasul tersebut. Tuan-tuan, kita faham bahawa maksudnya, kalau dah jadi wali, siapa tak disentuh? Kan? Ada kalanya Allah Ta'ala datangkan bantuan, dan ada kalanya Allah bukan tak datangkan bantuan. Allah nak dia mati syahid. Rasul itu mati syahid dalam keadaan yang mulia. Itulah perjuangan, tuan-tuan. Bukannya satu orang bila naik tahap jadi wali, okey dah, lepas ni keluar rumah terbang, pergi simat terbang sampai lega jadi wali dah. Tu yang senang sikit lah ni. Duit tak payah cari dah, putang tasbih kan, Allah, jadi kokoh, jadi berlian. Bukan. Tuan-tuan dengar cerita para rasul, baru kita faham ini perjuangan. Waktu Nabi Musa duduk di depan laut tuan-tuan, bukan sungai, laut yang kalau terjun mati semua pengikut Nabi Musa. Beliau tak tahu apa jenis bantuan yang Allah Ta'ala nak sampaikan, tapi Nabi Musa kata, inna ma'iya rabbi sayahdin. Begitulah baik sangkanya seorang rasul kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dia kata Allah Ta'ala akan bagi hidayah, akan bagi petunjuk kepada aku. Mesti, kata Nabi Musa, mesti. Dah dekat dah, tentera Fir'aun dekat, baru Allah Ta'ala turun ilham, wahai Musa, belah laut. Belah. Kita waktu kalau Allah Ta'ala kata kita belah, agak-agak lah. Belah, kalau suruh berenang, lepas tu naik jadi insang, jadi apa semua, boleh gagah juga. Belah. Nabi Musa keluar, tongkat belah, laut terbelah dan kering. Ulama tafsir sebut begitu, tuan. Sebab laut kalau terbelah, bawah tu apa dia? Kita jalan melekat dengan lumpur, dengan laut itu terbelah. Kiri dan kanan adalah dinding air laut, dan di tengah-tengah itu kering. Dekatnya tentera Fir'aun, sekira-kira Nabi Musa tak lepas lagi, tentera Fir'aun dah masuk dalam lorong yang sama. Maksudnya dekat. Kemudian selepas selesai Bani Israel dan Nabi Musa, barulah Allah Ta'ala arahkan laut untuk kembali bercantum. Waktu itu tenggelamlah dan jatuhlah kerajaan Fir'aun di tangan seorang lelaki Bani Israel, Musa alaihissalam. Sama macam yang disebut oleh para penilik tadi. Jadi saya rasa sekadar itu dulu.